Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la u'tiyanna ar-rayah ghadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu fabata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbaha an-nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فقال علي radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana? Qala unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim summa da'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am atau kama qala, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini riwayat daripada Abil Abbas radhiyallahu anhu. Abil Abbas ataupun nama sebenar dia ialah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berlakunya perang Khaybar. Jadi satu perang. Perang itu dia panggil perang Khaybar. Ketika nak turun perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, la u'tiyanna rayah ghadan. Nabi kata, esok aku nak serahkan bendera ini, turun perang. Tentera Islam zaman Nabi dulu bila nak pergi perang bawa bendera. Bendera yang mewakili orang Islam ataupun tentera Islam. Nabi kata, la u'tiyanna rayah ghadan. Esok aku nak serah bendera ni. Bendera untuk dibawa waktu nak turun perang. Dan aku nak serah bendera ni kepada rajulan yaftahullaha ala yadayhi. Aku nak serah bendera ni kepada satu orang laki-laki yang dia ni Allah Subhanahu wa taala dah janji dah nak bagi kemenangan pada tangan dia. Nabi kata macam tu. Esok kita akan turun dalam perang Khaybar. Esok baru aku nak bagi bendera ni. Bendera ni aku akan bagi kepada satu orang yang dia ni Tuhan janji dah. Tuhan nak bagi kemenangan pada tangan dia ni. Dan dia ni yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Dia ni adalah satu orang yang kasih sangat kepada Allah dan Rasul. Dan Allah dan Rasul juga kasih pada dia. Nabi tak habaq siapa. Nabi kata, esok aku akan serah bendera ni kepada satu orang. Yang orang ni Allah janji, kalau dia pimpin tentera, tentu menang. Dan orang ni pula, dia sangat kasih kepada Allah dan Rasul. Demikian juga Allah dan Rasul sangat kasih kepada dia. Fabatan nas yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Lepas Nabi kata lagu tu, habis. Nabi pun tak bercakap apa. Sahabat-sahabat ni bila dengar Nabi SAW kata macam tu, malam tu masing-masing tak apa nak boleh tidur. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka depa pada malam itu berbisik-bisik, bercakap-cakap sama-sama depa. Siapa agak-agaknya di kalangan kita ni yang nak jadi orang yang Rasulullah nak serah bendera ni? So, Nabi tak sebut siapa. Nabi kata, aku nak serah bendera ni pada satu orang
Yang dia ni Tuhan janji dah, kalau dia bawa bendera ni turun pergi perang, Tuhan nak bagi kemenangan. Dia ni cinta dan kasih kepada Allah dan Rasul cukup hebat. Allah dan Rasul pun cukup kasih dekat dia. Siapa dia ni? Nabi tak bagi tahu. Maka sahabat-sahabat Nabi pun malam tu tidur tak apa nak lena elok. Pasal apa? Pasal duk teringat-ingat siapa agak-agaknya orang yang akan menjadi orang pilihan Nabi SAW yang akan diamanahkan untuk bawa bendera untuk Nabi perang. Falamma asbahan nas ghadau ala Rasulillah SAW. Esok pagi, cerah-cerah saja, sahabat-sahabat ni pagi-pagi, cerah saja sampai di depan Nabi SAW. Kulluhum yarju an yu'taha. Masing-masing duk harap dalam hati. Harap-harap dialah menjadi orang yang Nabi nak bagi bendera ni. Ini tuan-tuan yang kata sahabat Nabi ni. Yang kata sahabat Nabi ni, mereka ni jenis macam ni. Sangat mengharapkan janji daripada Allah dan daripada Nabi SAW. Sangat mengharapkan janji. Masing-masing dalam hati ni duk mengidam. Duk mengidam supaya dialah orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Faqala Nabi SAW. Bila dah semua berimpun di depan Nabi, Nabi kata, Aina Ali bin Abi Talib? Nabi tengok ada depan dia ramai-ramai ni. Sayyidina Ali tak ada. Maka Nabi kata, Aina Ali bin Abi Talib? Nabi kata, mana Ali? Ali bin Abi Talib mana? Pasal apa dia tak ada dalam kita ni? Faqila, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Sahabat jawab dekat Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, Ali sakit mata. Dia tak ada sama dengan kita pada malam ni kerana dia sakit mata. Dia uzur, dia tak boleh main sama dengan kita hari ni. Qala fa'arsilu ilaih fa'utiya bih. Nabi suruh buat mai juga Sayyidina Ali. Sakit apa-apa buat mai juga. Dan tak lama lepas tu dibawa Sayyidina Ali bin Abi Talib ke depan Nabi SAW. Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainai. Bila mai depan Nabi, Nabi tengok sungguh mata Sayyidina Ali sakit. Nabi ludah dalam mata Sayyidina Ali. Fabasaqa Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW ludah fi ainai, di dalam dua mata Sayyidina Ali. Wada'alah fabari'ah. Nabi SAW ludah. Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan mata Sayyidina Ali. Dengan kehendak Allah, tiba-tiba elok mata Sayyidina Ali. Hatta kana lam yakun bihi wajah. Sehinggalah seolah-olah Sayyidina Ali tak pernah sakit mata pun sebelum tu. Makna kata pulih ni macam orang tak pernah sakit. Begitu sekali mukjizat Nabi SAW. Bila dia tanya Sayyidina Ali mana, orang kata Sayyidina Ali sakit mata, dia kata wak mai juga sakit mata pun aku nak tengok. Orang buat mai Sayyidina Ali, Nabi pegang dia, tengok mata dia sakit sungguh. Nabi ludah dalam mata dia, Nabi doa kepada Allah supaya Allah bagi kesembuhan kepada Sayyidina Ali. Dengan kehendak Allah, lala tu juga mata Sayyidina Ali elok. Bukan cakap elok, elok seperti mana orang yang tak pernah sakit mata. Dia kata gitu. Fa'a'tahu ar-rayah. Maka Nabi SAW pun bagi bendera dekat dia. Orang hak Nabi sebut tadi ni, rupa-rupanya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi bagi bendera dekat dia. Faqala Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Talib bila terima bendera tu, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Dia kata, ya Rasulullah, adakah kita nak memerangi musuh kita ni sehingga mereka jadi Islam macam kita? Sayyidina Ali dapat bendera ni semangat mai. Dia pegang bendera nak bawa orang pergi perang ni, dia pegang, dia terus tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Adakah kita ni nak pergi perang dengan musuh ni sehingga musuh mengucap dan mereka jadi Islam macam kita? Qala Nabi SAW. Nabi kata, unfuz ala rislik. Nabi kata kat dia, pelan-pelan, jangan gopoh. Nampak? Nabi dia tak mau. Hidup jadi semangat melompat tak tentu punca, Nabi tak mau. Bila Sayyidina Ali pegang bendera, semangat dia ni, dia terus tanya, uqatilun nas, adakah kita nak pergi perang dengan mereka ni sampai mereka jadi Islam macam kita? Nabi kata tidak. Nabi pun takut tengok semangat dia ni. Nabi kata dekat dia, unfuz ala rislik. Nabi kata tidak, pelan-pelan, jangan buat kalut macam tu. Hatta tanzila bisahatihim
summa du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Nabi kata pelan-pelan, kita turun pi, bila kita sampai di halaman depa, bila kita dah sampai di depan depa semua, duduk dalam kampung laman depa, ud'uhum ila al-islam, kita seru depa ajak masuk Islam. Bukan matlamat kita nak perang, bukan matlamat kita nak pi bunuh depa, bukan matlamat kita nak paksa orang, tapi kita nak seru depa kepada Islam. Depa ni lawan kita pasal depa tak faham Islam. Nabi kata depa ni jadi musuh kita kerana depa tak faham Islam. Kalau depa kenal Islam macam mana kita kenal Islam, depa tak perangai macam lah ni. Mereka tak kenal Islam. Mereka tak pernah mengaji tentang Islam. Mereka tak tahu Islam tu apa benda. Dengan kerana tak kenal Islam, mereka benci Islam. Mereka nak lawan Islam. Tapi kalau kita boleh seru mereka, kita boleh terang dekat mereka, kita boleh bagi tahu dekat mereka Islam ni apa, bila dia faham, tak ada sebab dia nak lawan Islam. Islam tidak pernah ajak manusia buat jahat kepada manusia lain. Islam tidak pernah mengajak manusia curi harta benda orang lain. Islam tidak pernah ajak manusia pi cabul kehormatan orang lain. Sebaliknya Islam nak ajak manusia buat baik kepada sesama manusia. Takkan orang nak buat baik dengan kita, kita nak benci orang. Takkan orang nak jaga kita, kita nak marah orang. Islam nak tunjuk kasih sayang dekat kita. Maka tidak ada sebab kenapa kita nak marah Islam. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila dapat bendera, dia kata, adakah kita nak pergi perang dengan mereka ni? Kita nak paksa mereka sampai mereka masuk Islam? Nabi kata, nanti sah. Nabi sah. Nabi kata, aku tidak bermaksud macam tu. Aku tak suruh kita pergi turun dalam rupa bentuk yang ganas nak musnah daripada. Sebaliknya, kita nak pergi sampai depan mereka, summa du'uhum ilal Islam. Kita nak seru mereka, suruh mereka mai dekat Islam sama dengan kita. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah. Dan kita nak bagi tahu kepada mereka apa yang mereka patut buat, yang mereka wajib buat untuk nak memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni kita nak buat. Kita nak terang kepada mereka ni apa yang mereka patut buat. Kata Nabi, wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Nabi kata, demi Allah, wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida. Kalau kamu boleh diterang Islam dekat satu orang, dengan kerana penerangan kamu, dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik kepada kamu daripada kamu dapat binatang ternakan yang merah-merah. Nabi kata, kalau hang boleh pergi habaq dekat mereka Islam tu apa, dia boleh dengar, dia boleh terpegun dengan apa yang hang kata, dia boleh tertarik dengan apa yang hang kata, dia boleh jadi orang Islam dengan kerana dengar apa yang hang kata, dia boleh dapat petunjuk dengan apa yang hang kata, maka itu lebih baik daripada hang dapat benda baik atas dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita nak bagi tahu ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mau kita ni jadi manusia yang sentiasa nak ajak orang kepada Islam. Kita nak ajak orang, kita nak tarik orang. Daripada kumpulan yang suka kepada Islam ini ada 1,000 orang, kita nak bagi jadi 10,000 orang. Kita nak menambah bilangan orang yang sayang Islam. Kita nak bagi mereka tahu kata Islam ni sebenarnya nak jaga mereka. Dan nak jaga semua orang. Nak jaga dunia ni. Maka perlulah kepada satu usaha dakwah yang kuat untuk nak ajak orang mai kepada Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya print out daripada internet. Dia kata kajian yang telah dilakukan oleh University North Carolina mengatakan nisbah pertambahan rakyat Amerika Syarikat memeluk Islam terus meningkat sehingga mencapai 15,000 orang setahun. Ini kajian daripada University North Carolina. Orang Amerika, hak kita duk marah ni, orang Amerika kita marah. Orang Amerika ni apabila University North Carolina buat kajian, mereka mendapati jumlah yang masuk Islam di Amerika 15,000 orang setiap tahun. Kajian tersebut juga menyatakan jumlah orang Islam di Amerika sekarang ini 7 juta orang. Di Amerika orang Islam ada 7 juta.
bukan terdiri daripada tuan Arab, bukan terdiri daripada orang-orang Islam yang imigran, yang berpindah ke sana daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada India. No. Orang Amerika masuk Islam daripada 15,000 dan sebagainya, campur dengan hak dulu memang dah Islam dah dan sebagainya. Mereka ada 7 juta orang Islam di Amerika hari ini. Kajian tersebut menegaskan masjid telah memainkan peranan yang sangat berkesan dan cergas sehingga mesej Islam sampai kepada non-Muslim. Yang boleh jadi ramai orang Amerika masuk Islam ni, dia kata di antara sebabnya ialah masjid yang main peranan. Kajian tersebut juga menyatakan masjid-masjid di Amerika telah berjaya menembusi tembok-tembok penjara melalui berbagai program bantuan. Masjid, mereka ada biro kaunseling. Masjid buat biro kaunseling. Dan masjid buat permohonan kepada pihak penjara untuk nak hantar kaunselor mereka masuk dan bercakap dengan banduan-banduan orang-orang yang buat kes-kes jenayah, buat salah dan sebagainya. Mereka hantar orang mereka masuk dalam penjara. Pergi terang pasal Islam, pergi terang bagai-bagai benda kepada banduan-banduan ni. Banduan ni satu hari bebas. Dia duduk dalam tu, dalam keadaan tembok semua keliling dia. Tak ada peluang dia nak buat jahat dan sebagainya. Dia duduk dengar tentang Islam. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia keluar esok, dia tarik keluarga dia masuk Islam. Masjid-masjid di Amerika buat macam-macam program bantuan untuk nak tarik orang kepada Islam. Masjid juga berjaya menyaingi program-program gereja dengan mengadakan lawatan ke sekolah-sekolah, dialog perbandingan agama dan berbagai-bagai aktiviti sosial. Masjid buat program apa? Pergi cuci bus stop. Masjid buat program pergi cuci bus stop. Masjid buat program gotong royong, bukan di masjid, bukan di surau, pergi buat noh di tengah pekan noh, pergi buat program gotong royong. Itu promosi. Orang tengok ni mana ni? Ini orang Islam, depa daripada masjid sekian-sekian. Depa hantar kalau ada orang-orang Islam yang jadi lawyer yang terkenal, bila ada orang-orang susah di tengah-tengah masyarakat, walaupun orang susah tu bukan orang Islam, depa hantar lawyer pergi bagi khidmat guaman percuma. Depa buat kerja macam tu. Bila macam ni punya program depa dah buat, sikit orang tertarik kepada Islam. Pasal apa? Pasal Islam telah menampilkan contoh-contoh yang macam ni. Akhirnya 15,000 setahun orang Amerika masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita di sini dah. Kita di sini Kristian dah buat kerja ni. Kawan saya di tempat kerja seorang, orang beras, Perak. Anak dia kena leukemia. Masuk di GH Penang, Gender Hospital Penang. Dia kata tiap-tiap ujung minggu rombongan daripada gereja mai bawa macam-macam permainan bagi ke anak dia. Anak umur 9 tahun kena leukemia. Daripada gereja mai bawa macam-macam permainan masuk bagi hadiah, bagi permainan dekat anak dia tiap-tiap ujung minggu. Bila anak dia makin tenat, makin kerap depa mai. Depa bukan nak tackle budak tu sebab depa tahu budak ni tak ada harapan dah nak hidup. Ni mak ni. Ini matlamat dia mak ni. Kawan saya kata apa? Dia kata, ustaz, dia kata saya kadang-kadang heran juga, dia kata. Daripada masjid tak ada pun mai tengok anak saya. Daripada masjid tak ada pun mai tengok anak saya. Bukan orang kampung saya, qaryah saya tak tahu anak saya sakit macam ni. Tapi tak ada pun rombongan daripada masjid. Jauh sekali nak bawa hadiah. Dia kata, mai jenguk pun dah. Tapi gereja, rombongan tiap-tiap minggu mai. Tiap-tiap minggu. Nak masuk bilik anak dia tu pula. Bilik kali sekuman dia panggil. Nak masuk tu kena mandi dulu. Kena mandi dulu. Dia kena mandi. Kena shampoo badan dia dengan satu jenis ubat dulu. Dah lepas mandi bersih diri ni pakai satu uniform khas pula. Baru boleh masuk dalam bilik budak sakit ni. Mereka sanggup buat yang tu semua. Mereka main 5 orang. Mereka mandi sorang-sorang. Pakai uniform khas. Mereka masuk. Adik-beradik sendiri dia kata mai tengok kot luar ni, tengok kot cermin aja pasal apa payah nak mandi nak apa nak masuk payah kami tengok kot luar sudah. Tapi depa sanggup buat. Depa buat tu bukan buat saja-saja tuan-tuan. Dia buat tu berapa banyak hati yang dia boleh runtun mai kat dia. Ini dakwah dia. Dakwah kita tak buat macam tu. Dakwah kita tak buat. Benda-benda macam ni kita tak buat. Kita lebih suka buat bagi orang benci kita. Kita lebih suka buat bagi orang meluat ke kita. Kita lebih suka buat bagi orang fed up dengan kita. Kita tak buat benda yang boleh tarik hati orang bagi orang rasa kita baik. Kita tak tambah orang ramai mai kat kita. Kita kurangkan orang kita. Kita buang orang kita. Kita tak percaya orang kita. Kita jadi syok kepada orang kita sendiri dan sebagainya. Maka akhirnya daripada ramai jadi sikit. Bukan daripada sikit jadi ramai.
Kesilapan demi kesilapan demi kesilapan kita buat. Maka ini benda yang berlaku kepada orang Islam di Amerika. Mereka buat kerja sungguh. Mereka tarik orang sungguh. Orang mesti suka dekat mereka. Bila suka dekat mereka, suka dekat agama mereka. Maknanya orang suka dekat Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam keadaan Amerika buat macam-macam dekat Islam. Orang Islam hak sikit, hak minoriti di Amerika buat kerja untuk nak naikkan balik nama Islam. Dia tulis pula dalam internet tu, dia kata ever wondered why. Dia tulis itu. Why? Dia kata a nun can be covered from head to toe and she's respected for devoting herself to God. But when a Muslimah does that, she's considered oppressed. Dia kata, pernah tak kita duk fikir pasal apa? Bila sister hak duk kerja di gereja ni, penolong padri perempuan ni, mereka ni pakai tutup daripada kepala sampailah ke buku lali. Tutup. Tengok di gereja, orang perempuan sister mereka pun pakai mini telekong. Mana ada tunjuk rambut? Tak ada. Sister hak duk kerja di gereja tu, mereka pun pakai mini telekong. Tutup daripada rambut tak nampak sampai ke kaki, mereka tutup elok. Bila sister buat macam tu, she's respected. Orang respect dia. Orang kata, bagus. Because pasal apa? For devoting herself to God. Pasal dia ni dikatakan telah memperuntukkan seluruh masa dia untuk Tuhan. Kalau orang Kristian buat macam tu, orang kata dia ni bagus betul. Dia sanggup bagi seluruh masa dia untuk Tuhan dia. But when a Muslimah does that, dia kata, tapi kalau orang perempuan Islam pakai tudung, daripada atas kepala tudung sampai ke kaki tudung, she's considered oppressed. Dia dianggap sebagai orang yang menindas diri sendiri. Dan memang itu gambaran yang ada dalam masyarakat kita. Kalau tengok orang Islam buat, tak betul. Tapi kalau Kristian buat, bagus. Benda ni dah dicetak di dalam kepala orang yang duduk dalam masyarakat kita. Dia kata, ever wondered why a Jew can grow a beard and he's just practicing his faith? Dia kata kalau Yahudi simpan jambang, dia dianggap satu orang yang memang mengamalkan kepercayaannya. Yahudi kalau sekiranya taruh jambang nampak hebat ni, ini orang kuat agama. Orang kata begitu. But when a Muslim does that, he's an extremist. Tapi kalau orang Islam taruh jambang macam tu, dia kata dia ni ekstremis. Kamu tengok jenggot tu, kata begitu. Bengali taruh, bagus. Yahudi taruh, bagus. Islam taruh, ini ekstremis. Ini benda berlaku dalam masyarakat kita. Berlaku. Dia kata pula, tak pernahkah kita fikir, when a Western woman stays at home to look after the house and kids, she is sacrificing herself and doing good for the household. Kalau sekiranya orang perempuan, orang putih, orang perempuan barat, mengaji tinggi-tinggi, tak mau kerja. Sebaliknya, jaga rumah tangga. Orang akan kata, dia ni sacrifice, dia ni korban banyak benda. Walaupun ada kelulusan, ada ijazah mengaji tinggi, tapi dia sanggup korbankan semua benda tu semata-mata kerana nak jaga keluarga. Kalau orang putih buat, dia kata bagus. But when a Muslim woman does that, she needs to be liberated. Dia kata, tapi kalau orang perempuan Muslim, orang perempuan Islam, mengaji tinggi-tinggi, tak mau kerja, nak jaga anak, dia kata dia ni perlu bebaskan diri dia daripada faham agama yang kolot. Dia kata, pernah tak kita fikir benda ni? Memang ini yang masyarakat kata. Dia kata satu lagi, dia kata, why is it when a child dedicates himself to a subject, he has potential, and when a child dedicates himself to Islam, he is hopeless. Dia kata, pernah fikir tak? Dia kata, kalau budak-budak ni nampak dia ni tumpu sungguh kepada pelajaran dia, sekolah ni, semua orang kata dia ni ada potensi untuk berjaya. Bagus. Walaupun belum tahu dia berjaya ke tak, tapi dia duk tunjuk, dia duk pegang buku aja, baca buku aja. Mak dia kata dia ni nampak baguslah pada anak lepas-lepas. Tapi kalau anak dia duk tumpu kepada Islam, dia tengok anak dia ni sembahyang waktu pergi masjid, tak lagi tengah malam pukul 4 dengar bunyi bangkit sembahyang dan sebagainya, he is hopeless. Ibu bapa kata, anak kita seorang ni nak dia apa? Pernah tak dia kata kita fikir benda ni? Benda ni berlaku dalam masyarakat. Dia tengok anak dia baca buku, dia yakin sungguh dengan anak dia. Dia bangga dengan anak seorang ni. Tapi hak anak seorang lagi bangkit semayang, dia susah hati. Hopeless. Dia kata budak ni nampak tak ada harapan. Nampak takkan nak ganti jadi tok bilai masjid. Ibu bapa jadi macam tu. Dia kata when a Christian kills someone, religion is not mentioned. Bila orang Kristian bunuh
orang di mana-mana tempat, orang tak sebut kata Kristian. Tak sebut pun. But when a Muslim is charged with a crime, it's Islam that goes to trial. Dia kata, tapi kalau satu orang Islam terlibat dengan satu jenayah, Islam yang dibicarakan sebenarnya. Dia duk highlight Islam tu. Pernah tak kita fikir benda-benda macam ni berlaku dalam masyarakat? Dia kata. But dia kata, then again, why is it after all that Islam is still the fastest growing religion in the world? Dia kata, tapi lagi sekali, dia kata, setelah Islam dicemuh, dihina, dicaci, dimaki, diletak di tapak kaki, dipijak, dilenyek-lenyek, dikoyak-koyak dan sebagainya, Islam is still the fastest growing religion in the world. Tapi Islam masih lagi menjadi agama yang paling cepat sekali tumbuh subur di dalam dunia ini. Orang kata dekat Islam ni macam-macam ganai, apa semua tak elok lungguk mai dekat Islam. 15,000 orang Amerika masuk Islam tiap-tiap tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita nak bagi tahu ialah Islam ni agama Allah punya. Oleh kerana dia agama Allah punya, manusia tidak akan mampu untuk nak melenyapkan dia daripada muka bumi. Tak mampu. Walaupun Allah tak bagi lagi kemenangan kepada Islam, tetapi Allah tidak akan biar Islam dilenyapkan. Sebaliknya, Islam tunggu masa untuk dianugerahkan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu benda yang kita semua kena yakin. Pasal apa? Pasal benda ni jelas disebutkan di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni menjadi iktibar kepada kita semua, insya-Allah.